Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Jadi saya dan sahabat saya akan membentangkan ilmu tarekat dalam kehidupan muslim. Slide ini disediakan oleh diri saya iaitu Ahmad Bahati bin Muhammad Hilmi, nombor matrik 060730, dan sahabat saya Muhammad Farid Aiman bin Muhammad Zuhairi, nombor matrik 060732. Jadi saya akan pergi kepada slide yang pertama, iaitu membincangkan tentang definisi ilmu tarekat. Definisi secara asasnya iaitu poin yang pertama, perkataan tarekat merupakan perkataan yang berasal daripada Arab, iaitu tariqah atau tariq, dan ia membawa maksud jalan dan kedudukan. Maksud jalan, lepas tu poin yang ketiga, sering disebut di dalam Al-Quran dan hadis, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Jin pada ayat 16 yang bermaksud, dan sekiranya mereka itu tetap beristiqamah di atas jalan agama Allah, iaitu tariqah, maka kami pasti akan mencurahkan ataupun mengurniakan kepada mereka air yang mencurah-curah, iaitu membawa maksud rahmat yang luas. Demikian juga pada ayat 104 dalam surah Taha dan ayat 116 dan 169 surah An-Nisa. Manakala penggunaan tariqah dengan makna kedudukan dapat dilihat dalam surah Taha ayat 63 yang bermaksud mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama itu. Kemudian poin seterusnya, Syekh Najmi ad-Din mendefinisikan tarekat merupakan takwa dan penghambiran diri seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi slide yang seterusnya, iaitu pengertian umum mengenai ilmu tarekat. Poin yang pertama adalah tarekat merupakan jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Khaldun menerangkan asal ilmu tasawuf merupakan dari golongan yang terdahulu dari umat Nabi Muhammad SAW, iaitu tiga golongan yang terbaik pada zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu para sahabat, tabi'in, dan orang memanggil golongan salaf. Kemudian maksud asal tarekat yang ingin disampaikan adalah dapat memberi ketekunan dalam beribadah kepada Allah SWT. Maksudnya di sini untuk mendapatkan khusyuk lah ketika beribadah tu. Kemudian pengertian khusus mengenai ilmu tarekat. Ia menerangkan apa itu tarekat adalah merupakan tata cara yang khusus yang diamalkan oleh setengah kumpulan ahli tasawuf dan merupakan serpihan dari tarekat secara umumnya. Slide yang seterusnya, prinsip utama bagi ilmu tarekat. Prinsip yang pertama yang kita perlu ada, iaitu berpegang kepada akidah yang betul. Sekiranya tidak berpegang pada akidah yang betul, maka sia-sialah sahaja apa yang ilmu kita ambil untuk kita amalkan, kerana akidah yang salah merupakan dah lari pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua adalah memegang akidah yang berdalil. Sekiranya mengamalkan sesuatu amalan yang tidak berdalil, maka ialah amatlah membahaya kepada akidah seseorang muslim itu. Poin yang ketiga, tiada bercanggah ataupun tiada percanggahan syariat dengan hakikat. Sekiranya ilmu tarekat itu telah melanggar ataupun bercanggah dengan syariat, maka ia boleh dikategorikan sebagai ilmu tarekat yang sesat, lagi menyesatkan. Poin yang seterusnya, mempunyai silsilah ataupun silsilah perguruan yang benar. Yang bermaksud sekiranya ilmu tarekat itu tidak mempunyai silsilah perguruan yang benar, maka risiko yang lebih besar adalah ilmu tarekat tersebut adalah sudah sesat, kerana guru tersebut kita tidak tahu asal usul beliau. Kemudian bertujuan qurbah, mahabbah dan ma'rifah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Slide yang seterusnya, hubungan antara tarekat dan tasawuf.
tarekat merupakan satu jalan bagi mencapai hakikat tasawuf. Kemudian kedudukan tarekat sebagai perantaraan dapat dirujuk pada kebanyakan ayat Al-Quran. Sebagai contoh, dalam ayat surah Al-Ma'idah ayat 113 yang bermaksud dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, maka kami akan menghidayatkan kepada mereka jalan-jalan kami. Itu antara contoh kebanyakan ayat Quran lah yang menerangkan kedudukan tarekat ni. Kemudian Imam Ghazali telah menjelaskan untuk mencapai hakikat tasawuf adalah dengan sentiasa bermujahadah, hapuskan sifat tercela dalam setiap diri umat Islam tersebut, dan menumpukan ataupun mendapatkan khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Beliau juga mengingatkan bahawa hakikat tasawuf tidak dapat dicapai hanyalah melalui pembelajaran sahaja, tetapi ia hanya dapat dicapai dengan dauk, iaitu perasaan dalaman rohani. Sekiranya kita hanya mempelajari ilmu tasawuf ini tapi tidak mengamalkan atau mempraktikkan ataupun menghayati, maka sia-sialah ilmu tersebut dan tidaklah kita untuk mencapai hakikat tasawuf tersebut. Namun demikian, dalam karya beliau Al-Munqidh min Ad-Dalal, dalam ulasan tersebut beliau juga mengakui bahawa terdapat sebahagian dari tasawuf itu yang mampu diperolehi melalui ilmu melalui pembelajaran dan pembacaan. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya kali ini mengenai ilmu tarekat. Jadi saya serahkan pembentangan seterusnya kepada sahabat saya Muhammad Farid Aiman. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Aiman bin Muhammad Zuhairi, nombor matrik 060732. Kita terus kepada temu bual bersama responden. Bagi meningkatkan lagi keabsahan dan kebolehpercayaan kajian, kami sempat menemubual beberapa orang penduduk di sekitar tempat tinggal. Kalau saya menemubual penduduk di sekitar rumah saya, iaitu di Kampung Buluh Puh, Ketereh, Kelantan. Manakala partner saya, Baihaqi, dia melakukan temubual di sekitar rumah sewanya di Gung Badak, Terengganu. Apa yang ditanya adalah beberapa soalan asas yang tidak terlalu susah, tujuannya untuk mendapatkan pandangan mengenai perbincangan ilmu tarekat ini dalam kehidupan masyarakat setempat dan juga pengetahuan mereka yang sedia ada mengenai ilmu tarekat. 4 orang responden daripada pelbagai latar belakang kehidupan setuju untuk memberikan kerjasama. 2 orang daripadanya tahu dan 2 orang lagi kurang pengetahuannya mengenai ilmu tarekat ini. Secara peratusnya, 50% responden yang ada pengetahuan, manakala bakinya masih berada pada tahap yang rendah. Antara faktor yang mungkin mempengaruhi, yang pertama, tidak mendapat pendedahan ilmu yang sempurna. Yang kedua, terkeliru antara konsep tasawuf dan tarekat. Yang ketiga, malas ambil tahu. Dan yang keempat, sibuk dengan urusan duniawi. Menerusi temu bual yang diadakan juga, mereka yang tahu sebenarnya ada inisiatif untuk mengembangkan ilmu ini, tapi penerimaannya agak dingin. Seterusnya, penutup. Imam Abu Al-Hasan Asy-Syazili dalam kenyataannya, sesungguhnya tariq ini merupakan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
iaitu hubungan secara langsung dengan Allah, dan siapa yang menjalani jalan Allah ini, maka ia termasuk dalam kalangan siddiqin. Jelaslah di sini bahawa ilmu tarekat merupakan ilmu yang sangat berguna buat sekalian umat Islam kerana pembawaannya mendorong kita untuk lebih beristiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu bertambahlah ketakwaan kita sebagai hamba-Nya. Justru haruslah kita sama-sama mengubah persepsi terhadap ilmu ini ke arah yang lebih terbuka ataupun open-minded dan bersifat meraihkan, bukannya mengabaikan terus tanpa sebarang usaha. Sia-sia sajalah peluang yang ada jika kita tak manfaatkan. Tidak menjadi kesalahan untuk kita meneliti apa yang kita jarang dengar ataupun apa yang jarang didendangkan ini, kerana tidak semestinya tiada kelebihan padanya. Wallahu a'lam. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.